chocolate cake. Hanya sesuap coklat di bibir terukir. Aku terfikir-fikir. Apa khabar semua? Tepuklah tangan saya nyanyi. Ya Allah. Walaupun kita sedang meneruskan aktiviti seharian, saya perkenalkan Datuk Dr. Fazli bersama saya hari ini untuk segmen Dapur Pharma dan kita terfikir-fikir juga ya. Betul. Bagaimanakah keadaan pesawat MH370 pada saat ini. Ya, kita pasti rakyat Malaysia semua sedang masih lagi memberikan harapan yang tinggi dan teruskan berdoa. Terima kasih atas doa-doa anda tu. InsyaAllah satu ketika satu masa kita akan tahu apa jawapannya. Itu yang kita harapkan. Ya, itu yang kita harapkan. Sambil tu kita nak dalam segmen Dapur Pharma hari ini kita bersama seorang chef selebriti, Datuk Dr. Fazli. Apa khabar? Terima kasih Kak Zam. Kak Zam masih muda ya. Terima kasih. 10 tahun tak jumpa pun macam ni juga. Ya. Apa rasanya? Apa rasanya? Makan manis-manis kan? Makan manis-manisan sebab kita kena sentiasa hati gembira kan dan juga manis. Betul. Jadi baik, kita pun nak membuat menu yang manis-manis. Menu yang manis, agak istimewa. Menu ni memang dah terkenal di Perancis dah hampir. Tapi saya nak sebut ni saya tak reti lah bahasa Perancis. Dia œuf à la niche, bermaksud telur di dalam salji atau telur salju. Di dalam salji. Macam itulah maksud dia lebih kurang. Saya kalau telur dadar tu saya reti Fazli. Tapi kalau œuf à la niche ni, œuf tu telur dalam bahasa Perancis. Jadi ini resepi Perancis juga. Jadi jom ajar Kak Zam macam mana nak buat. Bermula Kak pegang ni. Satu tugasan yang paling mudah. Saya tu Kak Zam Terra pukul telur. Saya letakkan telur dalam ni. Telur putih saja ya? Ya, telur putih saja. Berapa biji ni? Biasanya kita akan pakai telur macam ni kan. Kita pakai dalam 3 biji ataupun 2 biji paling kurang dan kita pukul sampai dia berbuih sebelum kita masukkan telur untuk jadikan mereng ya. Akan pukul sikit lepas tu saya sambung. Pukul dah selalu buat kek ni memang saya pandai lah. Itulah. Tengok ya, cara Kak Zam pukul telur sangat sempurna kerana bila memukul putih telur, kita nampak buih dia naik dan itu memang orang dah biasa jadi ni bakar kek. Ada ni lah tangan yang ada bakat lah di dapur ya. Memang Terra masak tadi. Telur dadar saya pandai. Saya sambung. Teruskan. Biasanya kita pukul. Kena laju sikit macam tu. Biasa kalau kita boleh pakai whisk ya ataupun kita nak pakai mixer pun boleh. Macam saya bila dah pukul macam ni, kita pukul sampai betul-betul dia naik. Lepas tu kita masukkan. Okey, ni Kak Zam tolong saya. Okey, akan ambil gula dalam satu sudu dulu. Gula ni gula apa? Gula kasta, gula pasir. Gula pasir yang halus ni Betul. 2 sudu. Masukkan satu sudu sikit-sikit dulu. Satu. Ratakan. Okey Kak, terima kasih. Sambil kita pukul telur, saya dah renihkan ataupun kita panaskan susu dalam ni. Macam kita ambil susu fresh milk. Ya, kita masukkan gula juga sedikit dalam susu susu apa tu? Susu yang susu segar, ya. Rendah lemak ke? Ya, kita ambil full cream, rendah lemak pun boleh, skim milk pun boleh, tak jadi masalah. Dan biasanya saya akan ambil juga sedikit vanilla essence, ya. Kita masukkan dalam susu yang kita panaskan tadi dan kita kacaukan sekejap. Kita kacau, kita biar dia panas dalam tu. Dan kita pukul kita punya putih telur sampai dia jadi mereng. Tapi Fazli, Kak Zam nak tanya, Kak Zam selalu terfikir-fikir tau. Selalu terfikir-fikir juga bagaimana sebenarnya Datuk Dr. Fazli ni berkecimpung dalam dunia masakan. Macam mana pertama kali? Sebenarnya tahu tak ada bakat selain daripada seorang ahli motivasi? Saya sebenarnya saya tak sengaja masak ni sebab isteri saya apabila dia bersalin, tiga-tiga di cesarean. Ya, saya dah kahwin. Ada 3 orang anak. 3 lelaki. Dah kahwin ya, dah berpunya. Jadi apabila ketika dia dalam pantang, saya masak untuk dia. Dan tak dilupakan nenek saya, memang dia jenis dia jual kuih daripada Negeri Sembilan dulu kan. Jual kuih dan ibu saya juga memang dia suka masak. So daripada kecil sampailah saya berkahwin memang dunia saya penuh dengan wanita-wanita yang masak. Tapi nak memasak tu belum lagi lah. Sehinggalah isteri berpantang. Sehinggalah isteri berpantang. Dan kita pukul telur ni sampai jadi mereng ya. Macam nampak tu. Jadi bila dia jadi stiff peak macam ni, kita tuang kat akak pun dia tak jatuh. Oh ya Allah, tuanku. Jangan main-main secara langsung ni ya. Itu yang kita nak pastikan. Bila dah rambut Kak Zam, wajah Kak Zam cantik, telur tak jatuh tadi, dah okey lah tu. Okey lah tu. Kena buat test macam tu. Okey, kenapa tak gunakan mesin? Sekarang ni kan banyak teknologi canggih. Pakai mesin tak salah, tapi saya biasanya suka pakai tangan. Jadi saya boleh kontrol dia punya bentuk. Nampak? Putar-putar. Kita pukul. Bila dah jadi macam ni, kita rebus dia. Kita rebus kita punya putih telur ni. Macam nak rebus? Macam nak rebus tu? Saya dah panaskan api kat sini. Ya. Panaskan api.
telur tu akan direbus bersama susu, essence vanila dan juga gula yang telah kita masukkan tadi. Ya, kalau kita nak buat dessert ni, kalau kita nak buat masak biasa, masakan Melayu ke, goreng-goreng ke, kita hentam-hentam sikit pun jadi. Tapi kalau dessert dia kena betul-betul Kalau dessert kita tersalah sedikit pun, sukatan dia, cara nak pukul telur tu pun salah pun, dia jadi tak jadi. Betul. Dia memang kena pastikan apabila kita pukul telur tu, kita ada bahan yang betul, dia punya bancuhan dia betul. Kita ambil telur, putih telur tadi kita ambil dalam satu sudu macam tu. Tenggelamkan dalam susu. Tapi dia tak tenggelam, dia timbul tu. Tenggelam aja betul, supaya dia tak melekat di sudu kita. Ambil. Masukkan. Okey, saya dalam 3, masukkan 1, 4. Okey. So saya ada 4 yang tu. Jadi kita biar dalam suhu yang rendah. Saya tak boleh bayangkan lagi macam mana rupanya hasil menu ni. Okey, so kita mandikan dia dengan susu tu. Okey. Sampai dia akan direbus dengan sempurna. Dan biarkan dia, api mesti kecil Api mesti kecil, Kita rebuskan sekejap, akan biar. Sudah dah biar, kita boleh buat seterusnya bahan kita, iaitu butterscotch sauce. Okey. Butterscotch sauce ni kita akan pakai jus daripada Fama. Okey, ini yang kita gunakan produk Agromas daripada Fama. Dan saya paling suka mangga punya cordial ni. Sebab dia punya perisa tu memang macam mangga betul Dan kita pastikan api kita bersedia kat sini. Kita cairkan dulu yang pertama mentega. Cairkan mentega. Dalam 2 sudu besar pun okey, Okey, kita pastikan mentega. Macam ni kita dah boleh agak-agak lah kalau kita buat, kalau salah-salah kan tak jadi kan. Ini macam dia dah pakar ni. So kita biasa kalau kita tengok macam tu, kita dah tahulah dah boleh agak. 2 sudu besar, 3 sudu, 4 sudu, sebab dia punya saiz tak banyak lari kan. Jadi kita cairkan dia. Bila dah mula cair, kita standby bahan lain, Kita nampak dah mula cair. Ini dia macam lempeng ke apa? Tak kata juga. Dia macam telur putih ni, bila kita rebus tu, dia akan kembang sedikit. Dan bila dah mula kembang tu, kita akan letakkan dia di atas kuah. Kuah butterscotch yang kita nak buat. Butterscotch yang mana kita akan campur pula kejap lagi dengan jus mangga daripada Fama ini. Dan menariknya nanti, sos butterscotch ini akan dia timbulkan, sebab tu dipanggil atas salji tu, timbulkan telur tu, dan atas tu telur tu pula akan ada dipanggil mixed fruit compote. Ini masakan orang putih tetapi memang boleh dimelayukan macam mana kita nak pun. Saya pernah letak durian, saya pernah letak buah manggis, saya pernah letak buah rambutan, semua dalam resipi yang sama. Jadi ni dia keadaan ni memang macam ni. Dia ni umpama saljinya sedang direbus bersama susu. Jadi susu tu akan diserap oleh putih telur tadi bersama dengan vanilla essence dan juga sedikit gula tadi. Dan itu kita tak perlu kacau lagi, biarkan saja. Dan tak perlu kacau, biar aja. Biar dia dengan diserap, dan sekejap lagi bila makan, Kak Azam akan rasa seperti telur tu cair dalam mulut. Tak sabar nak makan. Dan resepi ni sebenarnya untuk orang yang nak jaga badan, tak nak gemuk, pastikan badan nak kurus sentiasa. Ini antara resipi yang sempurna sebab dia punya kandungan gula tidak begitu tinggi. Kena banyak menggunakan brown sugar. Okey, istimewanya brown sugar. Betul. So kita dah masukkan butter dah cair. Kita masukkan brown sugar lebih kurang 4 sudu besar. 1, 2, 3, 4. Okey. Dan kita goreng pula butter dengan brown sugar tu. Kita goreng, nampak? Dia dah mula naik, Kak. Sekejap sajalah. Bau dia pun dah mula menusuk kalbu. Ini antara dessert Perancis yang paling saya suka, ataupun manisan Perancis yang paling saya suka. Dan cara nak buat pun mudah. Sangat mudah. Nampak macam susah, tapi kita boleh buat. Ini biar je tinggal kita dah buat tu. Kejap lagi kita akan keluarkan dia. Okey, dia dah mula panas. Nampak bau dah mula naik. Bila bau dia dah mula naik, kita standby sebab masa bila kita nak letak itu jus mangga. Lepas ni kita tengok dia punya butter dah mula agak sebati dengan kita punya gula perang ataupun gula brown tersebut. Kita boleh masukkan jus mangga lebih kurang 2 hingga 4 sudu besar. Saya boleh ambil contoh kat sini. 1, 2. Macam cordial mangga ni tadi dia dah dengan gula kan? Dah ada gula. Jadi kita terpulang. Setengah orang dia tak nak manis sangat, kita boleh pakai 2 sudu. Tapi kena masukkan sebab kita nak ada perisa mangga dalam tu. Jadi bila dah mula, dia nampak macam kita nak goreng macam tu kan. This is sempurna. Kalau orang Perancis biasa dia letak apa, perasa apa? Perancis biasa dia letak vanilla essence. Tapi saya akan letak juga sedikit untuk menambah sedikit lagi perisa. Sedikit vanilla essence dalam ujung sudu besar pun dah cukup. Saya menggunakan bahasa-bahasa mudah supaya perempuan di rumah pun tak keliru. Bolehlah cuba kan. Dan bahan ni semua pun kita boleh dapat. Lepas tu kita pakai whipping cream.
Whipping cream ni saya ambil daripada Perancis. Rakan saya di sana. Kalau di sini ada jual tak? Memang ada. Kita ada. Kalau kita nak cair sedikit, kita boleh pakai susu. Ataupun boleh gantikan dengan susu cair. Boleh. Dan saya pernah juga pakai santan. Jadi dia jadi butterscotch macam rasa kita punya pengat pisang, rasa Melayu pengat lah durian. sikit, kan? Boleh diganti dengan santan juga. Dah mula bersebati ni tu. Ini kira dah hampir siap dah ni. Senang je. Kuah dah siap dah. Okey, lebih kurang kalau tanya berapa banyak, kita boleh pakai setengah cawan hingga 1 cawan bergantung kepada kita punya selera. Kita nak lebih manis, nak lebih lemak, tak jadi masalah. Nampak dia dah mula sebati dan saya nampak dia dah mula jadi tu. Okey, bahan terakhir sangat mudah. Kita nak buat mixed fruit compote. Mixed fruit compote ni saya akan pakai seterusnya daripada Fama juga. Ni apa Kak? Jus apa ni Kak? Kita pakai jus Roselle. Roselle. Ada bahasa Melayu tak Roselle? Tak adalah. Roselle ni dah terkenal dengan nama Malaysia, dia sendiri. Orang tahu Roselle. Okey, bila dah mula mengelegap, bermakna dah masak macam tu, ya. Kita boleh letak tepi. Kita matikan api dan kita punya telur tadi pun kita boleh letak ke tepi. Dah siap lah tu kiranya. Okey, dah siap. Kita biar dia dalam susu sekejap supaya dia terus diserap. Dan saya ambil periuk satu lagi di belakang saya untuk kita buat mixed fruit compote. Okey, mixed fruit compote ini pun sangat mudah sebab kebanyakan resipi daripada Perancis dia banyak menggunakan mentega. Kak nak tolong? Boleh kacau sikit. Ni nak kena sensasi. Kacau sikitlah. Okey, mixed fruit compote ni bahan asasnya sama juga, ya. Kita akan okey, kita akan menggunakan butter. Butter juga. Ya. Dia masih panas, so kita pastikan butter tu tidak terlampau hangus, ya. Okey, butter dah mula cair. Begitu. Okey, bila butter dah mula cair ni, apa kita buat? Kita akan letakkan buah-buahan yang saya dah sediakan daripada tadi. Buah-buahan ya. Buah-buahannya kita ada strawberry, kita ada raspberry, ya. Yang ni dah ke? Itu dah Kak. Nampak dia dah lekat kan? Dah lekat, so kita matikan apinya. Api dah mati. Ini masih panas ya. Kita biar. Kita boleh letakkan sedikit raspberry. Ya. Letak sedikit raspberry. Kita gaulkan. Okey. Boleh lah strawberry, buah berry digoreng boleh, tak ada masalah. Tak pernah lagi tengok buah-buahan. Raspberry, lepas tu kita letak sedikit blackberry kat sini. Ya. Dan saya ada juga blueberry. Okey. Dan kalau nak letakkan strawberry pun tak ada masalah. Ya, kita letak strawberry. Dan biasanya kalau strawberry tu saya potong supaya kita kecil-kecilkan dia. Ya. Jadi nak tanyalah satu soalan kan sejak dah ada mempunyai kepakaran memasak ni. Jadi kat rumah sekarang ni isteri boleh rehat je lah. Biasanya kalau dessert itu bidang saya lah. Dessert sajalah. Kalau masak nasi lauk pauk ni. Tapi kalau masak benda-benda lain, itu masih saya mengharapkan air tangan isteri saya sebab isteri saya ni kalau masak memang sedap. Orang Negeri Sembilan dikatakan kalau perempuan masak sedap. Macam itulah. Sebab tu sama lah, saya pun orang Negeri Sembilan. Wari lah gitu. Ya, wari. Lah, apa tak khabar kan tadi? Kau suku apa? Suku Bidang Wari. Akak? Saya suku Kuti. Kuti, itulah. Saya baru tahu sebenarnya, bila saya dengar lagu Waris kan. Baru saya bertanya kepada ayah saya ni suku mana? Barulah ayah saya beritahu saya. Itulah, Negeri Sembilan ni kita tahu sukunya kan. Jadi okey Kak, ini bila dah mula butter dah cair, kita masukkan kita punya pati tadi, terpulang pati apa kita nak. Macam ni saya suka menggunakan Roselle sebab rasanya akan mix dengan kita punya mix berry tadi. Okey. Wow. Dah ada brown sugarnya. Kalau di Perancis ni tak ada ni. Perancis tak ada, dekat Malaysia je. Betul. Jadi kita boleh nanti ekspor ke Perancis. Datuk Fazli boleh bawa lah nanti. Produk Fama ni. Jadi kita tak nak dia terlampau masak sebab kita nak masih ada perisa-perisa asal dia. Ya. Okey, biasa kat sini saya akan letakkan sedikit bahan yang orang agak terkejut. Garam. Garam. Garam ni nak bagi lemak sikit lah. Bagi lemak sikit je. Okey. Ini hampir siap lah. Kita tak nak tengok tunjukkan lagi cara dia dihidangkan kerana pada hujung rancangan nanti semua kita akan dijamu dengan apa tadi namanya? Earth à la niche. Jadi baik kepada penonton di rumah, mungkin dah terliur dah tengok Datuk Fazli nak siapkan menu pencuci mulut ya. Ya, saya pencuci mulut.